Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita malam ini, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan rasa duka cita tidak dapat singgah di beberapa lokasi di Sarawak dan Sabah pada program Kembara Kenali Borneo. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Major Jeneral Datuk Indira Zahari Muhammad Arifin memberitahu Seri Paduka Baginda berdua serta rombongan tidak berkesempatan singgah di beberapa lokasi atas faktor yang tidak dapat dielakkan dan bukan disengajakan. Jelasnya Seri Paduka Baginda berdua menyantuni ribuan rakyat yang menunggu di sepanjang jalan dan juga mengejar masa untuk berangkat tiba di majlis santapan malam bersama ratusan dan ribuan hadirin di lokasi yang ditetapkan. Dalam satu kenyataan media dari Istana Negara pada Jumaat, Datuk Zahari berkata, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah amat prihatin terhadap keterujaan dan semangat kasih rakyat yang setia menunggu ketibaan rombongan untuk bertemu, bersalaman dan bergambar dengan Seri Paduka Baginda berdua. Seri Paduka Baginda bertitah sekiranya keadaan mengizinkan, Baginda berhasrat berangkat menyantuni rakyat di lokasi-lokasi yang tidak disinggahi pada masa hadapan. Jelas Datuk Zahari, Seri Paduka Baginda bertitah sekiranya keadaan tidak mengizinkan, berkemungkinan paduka-paduka anak anda akan mewakili Baginda berdua. Antara lokasi yang tidak disinggah oleh rombongan Kembara Kenali Borneo di Sabah ialah Menara Kayangan Lahad Datu yang dijadualkan pada 4 September dan Tagal Sungai Maroli Ranau pada 5 September. Manakala di Sarawak, rombongan tidak mengunjungi Tokong Yung Lung Siang En Si Sibu dijadualkan pada 11 September serta Masjid Bandar Sri Aman dan Kubu Alice di Sri Aman pada 12 September. Berita seterusnya, Tuan Yang Terutama TUIT Pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar menerima kunjungan hormat daripada Peguam Besar Sarawak, Datuk Safiri Ali di Astana Negeri Sarawak pada Jumaat. Menurut Datuk Safiri, tujuan kunjungan hormat pertama beliau setelah dilantik sebagai Peguam Besar Sarawak adalah untuk mendapatkan nasihat dan pandangan daripada TUIT Pemangku Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Basically tujuannya adalah untuk mendapatkan nasihat dan pandangan setelah mengambil alih tugas Peguam Besar Negeri Sarawak daripada mantan Peguam Besar Negeri Datuk Seri Talat Mahmud. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa ditemu bual selepas kunjungan hormat tersebut. Tambah Datuk Safiri, beliau telah melakukan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada Khamis. Datuk Safiri dilantik sebagai Peguam Besar Sarawak yang baru bagi menggantikan Datuk Seri Talat Mahmud Abdul Rashid berkuat kuasa 7 September yang lalu. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima 4 kunjungan hormat di pejabatnya Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Jumaat. Kunjungan pertama adalah daripada Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razzi. Semasa ditemui pemberita selepas kunjungan itu, Datuk Wan Suraya berkata, antara perkara yang dibincangkan adalah kerjasama antara Jabatan Audit Negara dengan Negeri Sarawak dalam meningkatkan kemahiran pegawai kewangan di sektor awam. Dan termasuk kerjasama lebih erat antara Jabatan Audit Negara dengan Kerajaan Negeri Sarawak untuk memantapkan dan menyusuli apa yang telah disebut oleh yang YB Premier semalam semasa MEPAI, Majlis Integriti. Ini termasuk latihan-latihan untuk pegawai kewangan, tentang pengurusan kewangan dan pengurusan prestasi, serta kerja-kerjasama lain yang lebih strategik. So ini bagi saya kedua-dua perbincangan ini amat baik sekali, dan insya-Allah kita akan melihat kita akan membantulah usaha di Kerajaan Negeri Sarawak dalam pemantapan pengurusan kewangan dan sebagainya. Terima kasih. Manakala kunjungan kedua daripada Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Datuk Abdul Rahman Sebeli bersama Pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak Nixon Kennedy Kumbong. Ia disusuli kunjungan ketiga daripada Duta Besar Kerajaan Thailand ke Malaysia PYT Lada Fumas yang datang ke Sarawak untuk menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan pada Sabtu kelak. Seterusnya, Premier Sarawak menerima kunjungan daripada Duta Besar Turkmenistan ke Malaysia Mohamed Niyaz Mashalov.
Selanjutnya, rakyat Sarawak diseru agar terus mengekalkan perpaduan di negeri ini sampai bila-bila. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuyan berkata, sambutan perayaan Kuih Bulan yang disambut setiap tahun melambangkan perpaduan utuh khasnya di Sarawak. Today, we also come and celebrate a Mooncake Festival to reinforce why in Sarawak we celebrate Mooncake Festival, because in Sarawak, right, Mooncake Festival adalah merayakan oleh semua kaum, oleh semua religions, ya. In Kuching, ada banyak festivals, activities, and it symbolize our unity. The Mooncake adalah round, ya, round in shape, and it symbolize the unity. Beliau berkata demikian semasa berucap sempena majlis pemberian Kuih Bulan kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Batu Kawah pada Jumaat. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu turut menyeru agar semua lapisan masyarakat mengetepikan perbezaan kaum agar rakyat di negeri ini sentiasa hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Dalam majlis yang sama, beliau turut mengumumkan pemberian penghawa dingin kepada pihak SMK Batu Kawah untuk keselesaan warga sekolah berkenaan. Menurut beliau, sumbangan tersebut menunjukkan bahawa beliau tidak melupakan tanggungjawab beliau sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kawah untuk membangunkan prasarana kawasan jagaan beliau. Terdahulu, beliau turut berkesempatan memberikan kuih bulan kepada pelajar dan warga pendidik di Sekolah Menengah Min Lid. Sejurus selepas program sama di SMK Batu Kawah, beliau bergegas ke SMK Jalan Arang untuk menyantuni warga sekolah tersebut sempena pesta kuih bulan. Berikut pula mengenai Festival Award Tabat Kuching WAK 2023 diwujudkan untuk membantu meningkatkan sektor pelancongan di Sarawak dan khususnya di Kuching. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu jumlah pelancong ke Sarawak telah kembali kepada jumlah sebelum wabak COVID-19 melanda dan ia dijangka akan terus meningkat. Just for August alone, the number of foreigners, August 2023, the number of foreigners that come in was 168,822 as compared to 78,880 in the same month of August 2022. So you can see down there, it's almost more than about 100,000 extra foreigners. Well, in terms of tourism receipt, just for the month of August 23, tourism receipt for Sarawak is ringgit Malaysia 818 million. As compared to 2022, in the month of August was only about half of that, 476 million, which is a growth of plus 71.56%. Jelasnya semasa sidang media selepas majlis pemberitahuan kalender WAK 2023 di sebuah hotel pada Jumaat. Katanya lagi jumlah keseluruhan pelancong ke Sarawak dari luar negara dari Januari hingga Ogos 2023 adalah seramai 1,414,443 orang berbanding tahun lepas yang hanya mencatat 206,328 orang. Jelasnya ini menunjukkan industri pelancongan dalam Sarawak sedang meningkat dan pihak kementerian menyasar seramai 3 juta pelancong pada tahun ini. Menurut beliau lagi, kementeriannya komited menyokong dan mempromosikan bakat tempatan dan budaya Sarawak yang unik melalui platform ini. WAK 2023 bakal berlangsung dari 1 hingga 31 Oktober untuk kali kelima dengan menampilkan sebanyak 40 acara unik merangkumi tarian, muzik, teater, seni, kraftangan, gastronomi dan banyak lagi. Beralih dengan laporan seterusnya. Pembinaan Trans Borneo Railway bakal menjadi tunjang pengangkutan serta penghubung Sabah dan Sarawak di samping menjadi penjana ekonomi setempat. Ahli Parlimen Selangau Edwin Banta berkata, beliau menyokong penuh cadangan dan impian Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bang Openg yang inginkan pembinaan Trans Borneo Railway direalisasikan. Jaringan kereta api ini akan menghubungkan bandar-bandar utama di Sabah dan Sarawak
dan akan menjadi katalis kepada pembangunan iaitu pembukaan kawasan-kawasan baru, perkembangan infrastruktur fizikal dan selaras dengan itu, pembinaan Trans Borneo Railway bakal menjadi tunjang pengangkutan dan penghubungan Sabah Sarawak dan penjana ekonomi setempat. Beliau berkata demikian semasa perbahasan kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 di Parlimen pada Khamis. Tambah Edwin, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah wajar mengambil perhatian ke atas kawasan-kawasan yang terjejas disebabkan oleh pembinaan projek Pan Borneo dan pembukaan ladang-ladang kelapa sawit. Jelasnya Selangau amat memerlukan pembangunan infrastruktur khasnya loji air, perhubungan jalan raya, jambatan dan projek sosioekonomi melalui pertanian komersial yang berkesan dan lestari untuk meningkatkan pendapatan dan menaik taraf kehidupan mereka. Rumah-rumah panjang yang terjejas khasnya di kawasan Kelawit, Tatak, Kakus harus dibekalkan dengan tangki air secepat mungkin kerana sumber air minuman mereka dah tercemar. Selanjutnya, Sarawak sekali lagi diberi penghormatan buat kali kedua sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada 16 September ini di Stadium Perpaduan Kuching. Pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah buat kali kedua menimbulkan pelbagai reaksi orang awam, terutama dalam kalangan generasi muda di sini. Tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sekitar Kuching mendapati ramai dalam kalangan belia melihat pemilihan Sarawak sebagai peluang terbaik untuk mempromosikan warisan dan budaya unik negeri ini kepada seluruh negara. Hari Malaysia pada tahun ini diharapkan dapat untuk mempromosikan keunikan yang dimiliki oleh negara kita, termasuk keunikan yang dimiliki oleh negeri Sarawak ini tersendiri. Sementara itu, penuntut Universiti Malaysia Sarawak Nur Atirah Mustafa turut berbangga kerana Sarawak sekali lagi dipilih menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia sambil melihat ia peluang untuk rakyat negeri ini mengetengahkan keunikan kebudayaan dan warisan pelbagai kaum di negeri ini kepada pengunjung dari luar yang datang kelak. Kami bangga kalau Hari Malaysia diadakan di Kuching tu dan Sarawak menjadi tuan rumah. So kita pun ekonomi dekat Sarawak akan meningkat dan kita boleh introduce our culture kepada orang luar. Sekian edisi malam bersama saya Hafiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan video aktiviti yang akan berlangsung sempena majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 2023 Masihi 1445 Hijrah sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #saluran informasi rakyat, salam UKAS. Lahirnya baginda membawa rahmat. Diraih sekalian ummah, tanda syukur setinggi-tinggi nikmat. Menjadi syiar yang dizahirkan, mengharapkan syafaat. Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 1445 Hijri bersamaan 2023 Masihi disemarakkan dengan majlis kesyukuran yang akan diadakan pada 27 September 2023 bertempat di Masjid Jami' Putrajaya Kuching. Turut diadakan majlis perhimpunan dan perarakan yang akan diadakan pada 28 September 2023 yang dibawakan khas dari Padang Merdeka Kuching. Majlis perhimpunan dan perarakan ini diserikan lagi dengan pertandingan sepanduk yang mempertengahkan 10 kategori penyertaan dari seluruh Sarawak. Acara-acara iringan turut diadakan seperti forum perdana hal ehwal Islam, pameran bertemakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceramah bersempena Maulidur Rasul di masjid dan surau di setiap bahagian Sarawak. Ayo sama-sama hadir bagi memeriahkan lagi sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak pada tahun ini. Sarawak makmur, ummah sejahtera.